Saya go now kata dia. Okay. Dah nak kipas dari sini dah. Ada dah wasnya kan? Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton yang dihormati sekalian, Alhamdulillah, sama-samalah kita merafakkan kesyukuran kehadap Allah SWT kerana pada pagi ini kita berkesempatan untuk bersama-sama menadah ilmu, mendengar bicara-bicara peringatan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Alhamdulillah, insya-Allah. Pertamanya terima kasih diucapkan kepada page Facebook Wardah Media for You selaku penganjur bagi program pada pagi ini. Tidak dilupakan juga pihak MAPIM yang sudi menyediakan tempat untuk siaran langsung pada hari ini, dan sudah pasti yang lebih utama dan terutamanya terima kasih diucapkan kepada Ustazah Asma Harun kerana sudi menerima jemputan dan bersama-sama dengan saya pada hari ini untuk membincangkan satu tajuk yang saya kira sangat penting untuk kita fahami dan perhalusi dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kira tidak perlu rasanya untuk saya perkenalkan kita punya penceramah pada hari ini, kerana sepatutnya saya yang diperkenalkan. Tidak asing lagi Ustazah Asma Harun di persada dunia dakwah di Malaysia ini, dan oleh kerana kita pun telah kelewatan bermula pada hari pagi ini, maka saya teruskan sahaja slot yang pertama ini. Saya serahkan kepada Ustazah Asma Harun untuk berikan sedikit mukadimah menceritakan tentang maksud pengorbanan, yang mana kita nak sentuh tajuk ceramah atau perkongsian kita pada hari ini, pengorbanan itu bahagia. Dipersilakan Ustazah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdalillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, ibu ayah, anak-anak sekalian, insya-Allah bagi menambahkan lagi keberkatan majlis kita, insya-Allah kita sama-sama memulakannya dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pertamanya, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kehadap Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ya Rahman ya Rahim, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, telah memberikan kita kemanisan rasa kasih sayang daripada Allah, kasih sayang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kasih sayang daripada pasangan-pasangan kita, kasih sayang daripada anak-anak, daripada sahabat-sahabat, dan semua kasih sayang kita terima daripada makhluk itu hakikatnya datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan makhluk adalah perantaraan. Subhanallah, pada hari ini mungkin kita telah pun makan pagi, sarapan dan sebagainya. Mungkin ada orang yang berpuasa telah bersahur, walaupun mungkin disediakan oleh ahli keluarga kita, mungkin kita pergi kedai makan dan sebagainya, namun hakikatnya semua itu perantaraan saja. Makhluk-makhluk yang menyediakan itu perantaraan. Hakikatnya rizki itu telah diaturkan oleh Allah ya Razak, Allah yang Maha memiliki rizki. Alhamdulillah.
kalau kita nak sebut nama-nama Allah Asmaul Husna, kita akan dapati di setiap satu nama itu ada ruang kesyukuran kita sebagai hamba yang begitu luas, dan kita tidak akan mampu untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya selawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanallah. Terlebih dahulu terima kasih kepada Wardah apa tadi? Wardah Media for Wardah Media you. for you. Subhanallah. Wardah Media for you. Jadi saya juga menyarankan kepada para muslimat terutamanya boleh follow page ini. Nanti akan ada lah link tu. Untuk tekan link terus kepada direct Wardah Media for you, iaitu satu medium khusus untuk wanita. Tapi ia masih terbuka lah kalau lelaki tengok pun kan. Tak apa. Tak apa. Tapi memang lebih banyak pengisian-pengisian untuk khusus kepada wanita, dan kita support lah grup-grup seumpama ini, insya-Allah. Kita perlukan circle yang baik, maksudnya lingkungan yang baik, dan kita boleh membentuknya melalui media, memilih siapakah kita follow, page mana kita follow. Alhamdulillah. Jadi terima kasih kepada sahabat baik saya. Boleh pegang ya? Boleh, tak masalah. Okey, subhanallah. Ini sahabat baik saya, namanya Nurul Huda Bakar. Ustazah Nurul Huda Bakar, seorang pesyarah di kuis College Universiti Islam Selangor. Jadi sila masuk kuis. Kan tiba-tiba promote. Terima kasih Ustazah. Ya. Ustazah kos apa ya? Bidang apa mengajar? Saya Jabatan Undang-Undang, Fakulti Syariah Undang-Undang. Fakulti Syariah Undang-Undang. Ya, betul. Kita pernah satu kelas ke dulu? Pernah. Ya. Selama 3 tahun tu kita satu kelas. Oh ya ke? Ya, betul. Oh, awak datang kelas tak sebenarnya? Selalu saya duduk sebelah Ustazah kan. Oh, rupanya awak. Sebab nampak berubah ya? Ya, betul Ustazah. Okey. Kita kena ada perubahan Ustazah. Subhanallah, gua saja ya. Memang kawan baik. Saya tanya tu saja je, tapi memang daripada di KUZA, sama persatuan, sama program, semua samalah. Cuma dia Suami lain. betul. Betul. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan okey, tak apa. Sampailah ke Mesir, terlalu banyak kisah manis, kisah pahit, perjuangan dalam menempuh perjuangan menuntut ilmu dan sebagainya. Betul. Dan saya juga jadi orang tengah dia ni. Jangan Kan? bocor rahsia Ingat tak sini. saya dia orang tengah untuk Ya, betul. ni. Dan saya rasa ini adalah julung kali pertama kalinya kami bergabung dengan saya ada ramailah sahabat-sahabat baik, masya-Allah, antaranya Ustazah Nurul Huda Bakar, Ustazah Mali Mastura, sebut Ustazah Farah Hayati, Ustazah Zahara Zahriman, Ustazah Wana Hidayah, ada ramai lagi, Ustazah Halimatun. Masya-Allah, alhamdulillah. Syukur kepada kita kalau kita ada sahabat yang baik. Walaupun kadang-kadang sahabat tu menegur kita, ni suka tegur, suka nasihat saya, kadang adalah Asma ada gini-gini. Mula-mula kadang kita rasa juga nak merajuk, kita rasa macam tak faham kita ke. Tapi betul, sahabat yang baik dunia akhirat dia akan berterus terang. Walaupun perkara itu mungkin melukakan hati kita, tetapi itu lebih baik daripada kita terluka di akhirat kelak. Biarlah luka di dunia, sebab masih sempat untuk kita ubatinya. Masya Allah, terima kasih jadi sahabat saya. Terima kasih juga Ustazah. Sama-sama. Okey, alhamdulillah. Jadi sebenarnya dalam menjaga hubungan kasih sayang di antara sahabat pun banyak pengorbanan. Betul. Kita akan diuji dengan pengorbanan perasaan, pengorbanan masa, tenaga. Contohnya kalau dulu teringatlah kan zaman belajar Ustazah Nurul Huda kadang kurang sehat. Jadi di situlah ada pengorbanan sahabat-sahabat yang sama-sama membantu dalam tempoh peperiksaan. Ustazah Nurul Huda ada nak kongsi sikit ke pengalaman? Dia kalau kongsi jadi menangis. Tak apalah, dia jadi sikit. drama. Kita mula dulu sikit. Okey, sikit lah ya, sebab Ustazah tanya saya jawab. Ustazah Asma antara orang yang sangat banyak membantu saya waktu saya belajar di Mesir ketika mana saya sakit. Saya masih ingat satu situasi saya dalam masa tu tempoh peperiksaan, esoknya ada paper. Saya tak boleh Final baca exam kan? Final exam. Saya tak boleh nak membaca langsung. Dan Ustazah, saya terbaring, Ustazah Asma bacakan buku macam baca talqin. Mujur dia tak baca talqin betul.
Kan, dia bacakan buku, saya cuma dengar je. Lepas tu nanti dia akan tegur, udah awak dengar tak? Udah awak dengar tak? Kata saya dengar, tapi memang tak dengar lah ikutkannya. Dan Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, di situ saya nampak keikhlasan seorang hamba Allah yang ingin mengejar sahabat sejati itu. Alhamdulillah, dalam keadaan saya studinya sedemikian rupa, berbaring dan dibacakan oleh sahabat, subjek itu saya lulus. Dalam keadaan saya kata memang seolah-olahnya itu bukan kuasa manusia untuk meluluskan saya dan membolehkan saya jawab peperiksaan akhir. Subhanallah, itulah sedikit nak kata pengorbanan daripada sahabat saya, Ustazah Asma Arun. Itu satu siri, sebab tu saya kata dia ada drama tu bersambung. Kan? Jadi itulah kot yang untuk mukadimah ni. Allahu Akbar, subhanallah. Saya bukanlah sedih sebab kenangkan diri saya bayangkan situasi tu kan, sahabat-sahabat semua. Masya Allah, saya teringat masa tu memang sahabat saya ni selalu tak sihat, selalu sakit, tapi sekarang ni Alhamdulillah, insyaAllah sihat dia udah Bertambah sihat. Bertambah sihat. Jadi banyak kali keadaan Ustazah Huda ni dia terbaring, tak boleh nak berjalan, tak boleh nak bergerak. Kemudian masa tu final exam di Mesir, kita tahu suasana examnya sangat mencabar. Lepas tu kami ni kawan-kawan angkat dia sebab daripada rumah dia, dan kami angkat ke rumah saya lah, duduk dalam bilik sama dengan saya. Masa tu sebenarnya saya berbelah bahagi, bukan berbelah bahagi untuk tolong dia tak, tapi saya juga nak baca untuk saya sendiri nak exam, kita sama-sama nak exam. Kalau fikirkan kita kan, bila nak exam kita fikir siapa? Kita mesti fikir diri kita. Mesti kita fikir kita nak study, kita nak hafal, kita nak ni last minute esok dah nak paper ni. Tapi ketika itu Allah datangkan seorang sahabat yang sakit. Adakah kamu masih mengutamakan diri kamu ataupun kamu mengutamakan sahabat? Subhanallah, ketika tu saya bacakan, okey Huda, muka surat ni, tajuk ni, awak dengar, dia dalam keadaan pejam. Macam tu, dia tak mampu nak bercakap, keadaan dia yang sangat lemah. Baca lepas satu muka surat, masuk muka surat. Ketika itu memang tak ada masa untuk saya baca sendiri. Masa tak ada saya boleh baca hafal-hafal tak. Masa tu saya kata, ya Allah bantulah aku dalam aku membantu sahabatku dan bantulah kami. Kemudian kita macam tu lah. Daripada masa ke semasa, tinggal besok lagi dah kan. Lepas tu kita baca, udah dengar ya, baca-baca. Tapi Alhamdulillah saya juga lulus dengan baik, dapat menjawab. Masa tu memang tawakal lah dengan Allah. Allah izinkan apa yang kita baca itulah yang masuk. Dan Allah bagi ilham. Hakikatnya datang daripada Allah. Saya perantaraan saja udah. Tapi begitulah sebuah kehidupan ini barulah bermakna bila ada pengorbanan. Sebuah kehidupan keluarga juga bermakna bila ada pengorbanan. Anak-anak kita juga banyak berkorban dalam menerima kekurangan kita dan sebagainya. Subhanallah, Alhamdulillah. Jadi sebelum kita meneruskan lebih panjang, saya percaya tajuk ini sebenarnya tajuk yang sangat menyentuh hati. Dan lagi nanti kita akan bercerita tentang antaranya pengorbanan sahabat-sahabat Nabi, pengorbanan para Nabi dan sebagainya. InsyaAllah kalau ikutkan pengorbanan kita tak ada apa sangat pun Huda. Kan? Tak ada apa sangat pun Ustazah Huda dibandingkan dengan pengorbanan yang dilalui oleh para Nabi, para sahabat, para pejuang-pejuang agama Allah. Mereka korbankan nyawa mereka sendiri. Masya Allah. Jadi sebelum kita teruskan lebih jauh, saya mengharapkan sahabat-sahabat boleh share perkongsian kita pada hari ini supaya lebih ramai boleh mendengar dan kita nak lebih ramai yang tak rasa kecewa dengan pengorbanan yang dilakukan. Kalau manusia tak hargai pengorbanan kita, Allah ya syakur, Allah yang maha menghargai. Allah akan hargai setiap detik, setiap apa yang kita korbankan. Dan sebenarnya manusia tidak akan mampu membalas apa jua bentuk pengorbanan manusia terhadap manusia. Contoh kalau kita mengharapkan, bang awak ni tak menghargai pun pengorbanan saya. Manusia boleh balas macam mana? Bagi hadiah. Manusia mungkin boleh balaskan, tapi manusia tak akan mampu membalas setimpal dengan pengorbanan yang kita lakukan. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang mampu membalas berlipat ganda lagi. Sebab itu dalam proses melakukan pengorbanan kita pasti akan diuji. Akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah hanya menerima sesuatu perkara itu yang ikhlas. Pengorbanan itu mesti ikhlas kerana Allah akan uji. Hubungan persahabatan kita pun diuji Huda kan. Begitu begini ni supaya adakah kita akan mengungkit. Contohnya, kamu tak ingat ke dulu saya yang tolong kamu? Sekarang gini-gini. Allah memang akan uji. Sejauh mana kamu ikhlas, tetapi bila kita buat kerana Allah, kita akan kuat. Sebab itu syarat untuk ikhlas adalah niat. Syarat untuk kita ikhlas perkara yang sangat penting iaitu niat.
Sebab itu kita akan dapati banyak pasangan rumah tangga, dia akan mengungkit pengorbanan masing-masing. Kemudian bila kita tanya, saya dululah kerja perunia rumah tangga kan, kalau isteri mengungkit, Ustazah 10 tahun saya berkorban Ustazah, saya tak berkira dengan dia, kami duduk PJJ, saya jaga anak-anak, saya korbankan semua masa apa ni, tapi tengok apa yang suami saya buat, contoh kan. Saya kata sebenarnya niat puan masa lakukan pengorbanan kerana apa? Kerana suami ataupun puan memang buat pengorbanan ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala, mengharapkan syurga Allah, mengharapkan pahala daripada Allah, mengharapkan ganjaran. Sebab ganjaran syurga Allah itu kekal dan pasti. Tetapi balasan perhargaan manusia tidak kukuh. Manusia boleh berubah, perasaan manusia ini naik dan turun dan sebagainya. Sebab itu orang yang meletakkan dia nak korban, dia buat apa-apa kerana Allah, dia tidak akan kecewa dengan apa jua pun tindak balas ataupun rizak yang dia dapat selepas dia berkorban. Subhanallah. Jadi saya nak jawab secara ringkas Ustazah Huda. Ustazah tanya tadi tu apakah maksud pengorbanan. Tajuk kita hari ini adalah pengorbanan itu bahagia. Maksudnya kadang masa berkorban tu pun dah rasa seronok. Masa korban masa, tenaga, pengorbanan itu bahagia sama ada sebelum, kan contoh sebelum seorang ibu bila dia tahu dia mengandung, dia tahu dia akan melalui satu proses pengorbanan yang hebat, 9 bulan dia korbankan banyak, keletihan dia apa semua, dia korbankan bentuk badan dia yang akan berubah, dan dia tahu dia akan melalui tempoh bersalin yang sangat dahsyat, yang sangat sakit. Jadi sebelum dia melalui tempoh pengorbanan tu, dia dah gembira, dia dah bersedia, dia seronok dengan jernih pengorbanan yang bakal dia lalui. Kemudian ketika dia melalui proses tersebut, kalau dia kuat, ya Allah aku mengorbankan, maksudnya diriku pada saat ini untuk melahirkan seorang manusia, ciptaanmu ya Allah yang berbenih di dalam rahimku. Jadi kita kuat untuk menempuh jalan pengorbanan tersebut. Sebab kita tahu kesakitan yang dahsyat itu bukan sekejap masa melahirkan. Proses untuk sembuh semula tu memakan masa berbulan-bulan ataupun bertahun. Bahkan seorang wanita yang sanggup dibelah memang akan meninggalkan parut yang kekal dan akan memberi kesan seumur hidup. Contohnya. Jadi seorang ibu ni, okey, bila doktor terangkan begini risiko, okey tak apa, saya sanggup berkorban untuk apa? Untuk anak. Sebab itu perkara pengorbanan ini untuk bahagia ni kadang-kadang dia datang sebelum proses pengorbanan itu berlaku, dan ketika pengorbanan itu berlaku dan selepas itu. Subhanallah. Dan kekuatan untuk rasa bahagia daripada pengorbanan itu datangnya daripada niat. Niat mesti jelas kerana apa. Berjuang untuk berkorban ni kerana apa. Subhanallah, Allahu Akbar. Kalau kita merujuk perkataan korban, ia berkait dengan perkataan dalam bahasa Arab, iaitu perkataan udhiyah. Udhiyah. Kita biasa sebut tadhiyah, pengorbanan kan. Inilah tadhiyah kita, inilah pengorbanan kita. Contoh. Sebab itu kita namakan hari raya Aidul Adha. Aid maksudnya perayaan. Aid juga bermaksud kembali. Adha iaitu korban. Subhanallah. Perayaan korban. Sebab itu kisah yang menjadi dasar kepada hari raya ini, kisah pengorbanan siapa? Seorang wanita yang hebat yang bernama Siti Hajar. Subhanallah. Siti Hajar. Kemudian suaminya iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, dan pengorbanan hebat daripada seorang anak iaitu Nabi Ismail alaihissalam. Sebab itu kita sebutkan dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, yang sakinah, seumpama rumah tangga Nabi Ibrahim ini, dia bukannya ibu ayah je berkorban, anak-anak juga berkorban. Sebab itu bagaimana kita nak melatih dan membesarkan anak-anak dan rumah tangga kita yang sanggup berkorban. Berkorban perasaan mereka, kadang anak-anak kita dia ada sesuatu yang dia nak, tapi sebab kita ada minta perkara yang lain ataupun kita tidak mahu beri, jadi kita perlu ajar. Kalau kita korbankan apa yang kita nak, kita perlu bagi tahu anak-anak kita, kalau kamu korbankan sebenarnya kamu tak nak buat tu, tapi kamu korbankan perasaan sebab apa? Sebab nak gembirakan hati Umi. Sebab kamu nak gembirakan, tak nak sakitkan hati Umi, contoh. Yang kamu korbankan perasaan tu diberi pahala oleh Allah. Kata, dapat pahala yang kalau macam tu. Ya. Sebab apa? Kita menahan kehendak kita untuk mendahulukan kehendak orang lain. Itu kan pengorbanan. Kadang isteri kan berkorban, dah suami nak ni, isteri pun nak perkara lain. Jadi kalau dua-dua nak,
Dua-dua pertahankan apa yang dia nak. Jadi dia akan berlaku pertembungan. Kalau bagaimana nak diharmonikan, mesti ada pengorbanan. Tak apalah bang, saya ikut awak lah. Pengorbanan. Walaupun dalam perasaan tu, ya Allah, dah lah bulan lepas pun balik rumah mak dia, bulan ni contoh kan. Ya Allah, pengorbanan tu. Walaupun kita rasa, lepas tu kita tengok suami contohnya tak hargai pun. Kita dah lah berkorban ni balik rumah mak dia, lepas tu tak adalah hargai apa-apa ke, ucap makasih bersungguh ke. Kita kan, ya Allah, macam tak ada apa-apa pada aku berkorban ni. Kat rumah ada jumpa adik-beradik ni, pergi ni dan sebagainya, contoh kan. Jadi subhanallah, bagaimana kita nak tetap tenang dalam keadaan pengorbanan kita? Masa tu merasakan bahawasanya Allah lah yang memahami apa yang aku rasa, pengorbanan yang aku lakukan ni, dan aku yakin Allah akan menilai, Allah akan mengira, bahkan perkiraan Allah, Allah yang hasib, yang maha menghitung, perhitungan Allah jauh lebih detail, perhitungan Allah lebih tepat, Masya Allah. Kalau suami mungkin boleh balas, makasihlah awak nak apa? Nak gelang. Contohlah kan. Kalaupun suami bagi gelang pun, harga RM5,000, RM10,000 pun tak akan mampu membalas pengorbanan perasaan yang kita lakukan tu. Tak akan mampu. Sebab itu janganlah kadang-kadang bila kita diuji dengan pengorbanan yang kita lakukan, kita mudah kalah sebab bimbang kita hanya dapat habuan dunia. Sepatutnya kita dapat lebih layak, lebih banyak daripada itu di akhirat kelak. Allahu Akbar. Subhanallah, itulah sebagai mukadimahnya ya tentang bab pengorbanan. InsyaAllah kembali kepada Ustazah Nurul Huda. Saya nak tanya Ustazah pula. Subhanallah. Okay. Jadi berdeban. Sebab Ustazah seorang pensyarah, selalu berhadapan dengan situasi pelajar, banyak pengorbanan seorang ibu kepada Ustazah dah ada anak-anak? Alhamdulillah, saya dah ada 6 orang anak. Alhamdulillah. Saya memang tahu Ustazah, tapi pendengar tak tahu. Kita sebaya kan? Kita sebaya. Semuda, bukan setua ya? Ya, semudanya lah. Bukan sama tua. Se-batch. Ya, se-batch, semuda. Ustazah lahir bulan berapa? Saya bulan 3. Jadi saya adik 5 bulan. Saya bulan 9. Saya adik Ustazah. Ya, okey. Kak Ustazah Huda, sebagai seorang ibu, sebagai seorang isteri, sebagai seorang pensyarah, Ustazah Huda pun banyak juga buat kerja-kerja kebajikan. Maksudnya di situ pengorbanan masa. Kadang tak ada masa untuk diri sendiri, nak rehat, nak goyang kaki. Sekarang Ustazah Huda juga sedang struggle menyiapkan PhD-nya. Sudah tentu banyak sangat perkara yang dilalui, dan satu perkara paling utama adalah berkorban. Jadi boleh tak Ustazah ceritakanlah secara umum apa-apa saja berkaitan dengan pengorbanan seorang ibu ke, isteri ke, ataupun Ustazah tak jawab soalan saya pun tak kisah. Takut Ustazah dah ada ready point lain kan? Nampak dah tu point saya tu? Ya, betul. Okey, bismillah. Boleh dah saya teruskan? Silakan Ustazah Huda. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada soalan yang diberikan oleh Ustazah Asma. Berkaitan tentang pengorbanan ibu kepada berkaitan tentang pengorbanan kita sebagai ibu, kita sebagai isteri, kita sebagai anak, dalam masa yang sama kita juga sebagai pekerja, kita sebagai guru, banyak ni kan, kita lagi sebagai pelajar. Bila kita melihat bahawa pengorbanan itu adanya kebahagiaan, maka rasa malu nak sebut bahawa kita ada pengorbanan yang banyak tadi. Betul. Kerana itulah di matlamat kenapa Allah SWT jadikan kita di muka bumi ni. Dan kehidupan manusia itu Allah ciptakan untuk berjuang. Dan berjuang dengan berkorban ini dia sangat sinonim. Dia tak akan jadi berjuang tanpa berkorban. Pasti perjuangan itu disertakan dengan pengorbanan. Indahnya pengorbanan itu bila kita letakkan niatnya kerana Allah SWT. Macam Ustazah sebutkan tadi, bila Ustazah ceritakan pengorbanan daripada diri saya, rasa sebab pula. Okay. Sebab memang jarang saya nak mengira ataupun macam mana. Sebab bila kita mengira, bukan mengira maksudnya, okay aku dah korbankan ni, kita akan stres. Bukan kita, saya akan stres. Dan mula akan timbul ketidakikhlasan. Mula nak mengungkit. Dengan siapa yang kita nak ungkit tu? For sure lah dengan sahabat sebilik dan sekatil kita kan, suami lah. Kita fire kat dia je semua. Jadi untuk mengelakkan itu, jadi memang tidak boleh tidak, kita kena buat satu lagi pengorbanan, iaitu pengorbanan perasaan. Kerana ini juga termasuk dalam
definisi pengorbanan yang disyarahkan oleh Hasan Al-Banna dalam risalah ta'limnya yang mengatakan tadhiyah itu adalah dia melibatkan perasaan. Dia juga melibatkan juga apa-apa saja yang kita lakukan, yang kita perkatakan. Maka itu termasuk dalam konteks pengorbanan. Yang mana bila kita tahan perkara tersebut, kita tidak melakukan, kita cuba korbankan untuk mencapai matlamat supaya kita dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, memang tak nafikan pengorbanan kita akan berkaitan dengan manusia. Betul Ustazah? Kita berkorban dengan sahabat, manusia. Kita berkorban dengan suami, anak-anak, guru, dengan anak murid. Semua melibatkan manusia. Bukan nak kata di situ, oh maksudnya kamu bukanlah berkorban kerana Allah. Tidak. Itu adalah kehidupan kita manusia. Jadi pelik kalau kita kata kita berkorban kerana kerusi meja Ustazah kan? Ya, betul. Pernah tak Ustazah berkorban kerana kerusi? Ya, masa buat kerusi. Okey, baik Ustazah. Hebat Ustazah. Dia bukan alam kat manusia je, alam bangku kerusi pun dia terlibat juga. Okey, jadi saya nak sebutnya di sini bahawasanya walaupun kehidupan kita itu berhubung dengan manusia, maka kita letakkan matlamat kita kerana Allah. Dan nak letakkan pengorbanan kita kerana Allah itu bukan satu perkara yang sangat mudah. Dia sangat susah. Jadi di mana panduan kita? Macam saya sendiri, kalau ikutkan hati nafsu memang tak ada panduan lah. Kita panduan akal dengan nafsu semata-mata. Tapi Alhamdulillah kita didedahkan dengan kisah-kisah daripada kisah-kisah Nabi, dan yang paling dekat dengan saya, kalau yang saya suka baca, kisah Siti Hajar yang saya sebutkan tadi. Masya Allah, tabarakallah, kalau kita nak lihat pengorbanan Siti Hajar ni superb. Kalau kita lagi bahasa awesome. Seolah-olah mustahil untuk kita wanita zaman sekarang boleh capai. Tetapi nak bagi tahu kat situ, Allah ciptakan ibrah yang terkandung dalam Al-Quran bukan sia-sia. Dia boleh diikuti dan diikut pandu. Dan itulah, walaupun saya tak boleh ikut 100%, sekurang-kurangnya menjadi panduan untuk saya. Kalaulah Siti Hajar itu boleh menerima ditinggalkan suami di padang pasir, tidak ada bekalan, bersama-sama dengan anak kecil, berlari-lari anak untuk mencari air anaknya yang menangis, Masya Allah, tabarakallah, dia boleh bersabar dan dia boleh redha dengan ketentuan daripada Allah ini, maka kenapa saya tidak boleh ikut dia? Kalau kita boleh jadikan idola-idola kita di kalangan artis, minta maaf ni saya sebut sedemikian rupa, memang kita memang jadikan pun. Perkara ini bukannya perkara yang pelik. Mengapa tidak kita jadikan wanita-wanita yang kisah-kisah yang disebut di dalam Al-Quran ini sebagai idola kita, panduan kita. Begitu juga kalau kita lihat kisah Ummul Mukminin Siti Khadijah, Masya Allah, tabarakallah, daripada seorang hartawan, dermawan, belanjawan, bukan belanjawan, apa lagi Ustazah? Businesswoman kita apa? Perniagawan, Nita, bukan? Usaha Nita. Usaha Nita dan sebagainya. Tak tahu tu tak. Ada juga riwayat dikatakan berapa 2/3 daripada harta di Mekah itu adalah milik daripada Siti Khadijah, Masya Allah. Tapi ketika mana beliau berkahwin dengan baginda Rasulullah SAW, diperlihatkan ataupun kita boleh melihat Siti Khadijah tidak ada pegang apa-apa lagi dah. Tidak ada harta. Tidak ada harta di pegangannya. Bahkan ketika mana wafatnya, meninggalnya Siti Khadijah juga hanya meminta kain kafan daripada serban Nabi SAW. Masya Allah. Kemana perginya? Itu adalah pengorbanan yang dilakukan oleh Siti Khadijah. Bagaimana dia boleh merendahkan nafsunya, jiwanya diserahkan kepada Rasulullah suaminya untuk berjihad di jalan Allah SWT. Maka ini antara kekuatan-kekuatan yang cuba saya contohi Ustazah. Kan, bila kita merungut, betul kalau kita sebutkan tadi saya ada dalam 6 komitmen begitu yang rasa memang bebanan stres bila kita fikirkan, dan kita boleh bila sebut itu adalah pengorbanan kita boleh nak berbangga, astaghfirullahalazim. Tapi nak bagi tahunya di sini terlampau sedikit dan kecil sebenarnya pengorbanan yang kita buat. Wallahu a'lam, adakah Allah pandang kecilnya itu? Masya Allah, tabarakallah. Moga-moga Allah menerima, memandang pengorbanan yang cuba saya wujudkan keikhlasan. Dan mungkin kita semua, begitu juga kita semua, dalam masa kita berkorban itu kita letakkan keikhlasan bersama agar Allah terima pengorbanan yang kita lakukan. Setakat itu Ustazah. Jadi saya nak pulangkan lagi shuttle ni kepada Ustazah. Soalan saya yang kedua, kita cerita pasal pengorbanan yang Allah redha, pengorbanan yang Allah terima. Adakah kita yakin
pengorbanan yang kita buat selama ini, kalau macam saya sebutkan tadi, saya ada 6-7 lebih kurang macam tu, macam pengorbanannya, adakah yakin Allah terima? Jadi macam mana kalau kita tak yakin kita nak beramal? Jadi Ustazah, saya nak tanya Ustazah, apakah sebenarnya ciri-ciri pengorbanan yang menepati kehendak Allah? Yang bila kita lakukan pengorbanan tersebut, confirm kita bersama, Allah bersama-sama kita. Confirm jaminan Allah, pahala yang berlipat kali ganda Allah berikan kepada orang yang berjihad dan berkorban kerana Allah SWT. Betul Ustazah? Allahu Akbar. Allah. Subhanallah. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih pada Ustazah Huda. Banyak ilmu yang saya dapat. Daripada, Ada lagi? Ada banyak lagi. Ada lagi. Tak apa Ustazah. Masya Allah. Allahu Akbar. Ya, saya nampak tu banyak nota-nota tu. Nota soalan ni semua Ustazah. Nanti kita akan bagi ruang yang seluasnya. Baik. Selepas ini bolehlah kepada para pendengar untuk jemput Ustazah Huda ni untuk live untuk ceramah dan sebagainya. InsyaAllah sibuklah tu lepas ni dengan jemputan. Okey. Alhamdulillah muslimin-muslimat sekalian, untuk persoalan pusingan yang kedua ini, insyaAllah kita akan masuk deep sikit, dalam sikit supaya kita tergolong di kalangan orang yang bahagia dalam berkorban. Dan kita macam bila nak buat pengorbanan tu macam excited. Macam kita sangat suka. Bahkan kita macam Ustazah Huda sebut tadi, kita tak terfikir pun kita sedang berkorban. Dan kita malu pun nak sebut kita berkorban. Masya Allah. Tak ada kita macam nak hitung contohlah. Kita sebagai pekerja kan. Kita buat itu, buat ini. Tiba-tiba Allah uji. Bos tak hargai kita. Bos puji orang lain. Padahal kita lah yang hempas pulas buat kerja itu, ini, tiba-tiba orang lain yang disebut-sebut. Mungkin ketika itu memang kita rasa macam nak sebut, mungkin luah pada suami contoh kan. Bang, kita kerja teruk-teruk, korbankan masa, korbankan tenaga, saya korbankan cuti saya gini, habis-habis orang lain. Allahu Akbar. Bayangkan ya, masa tempoh kita lakukan pengorbanan tu bukan senang. Penatnya, laparnya, tak cukup tidurnya. Maksudnya mungkinlah berkorban untuk dapat sesuatu hasil tu mungkinlah seminggu, 2 minggu. Tiba-tiba masa kita buat tu pahala dah dapat, pahala kan contohnya. Tapi kerana Allah uji tu, datang ujian dalam bentuk tidak dihargai manusia. Akhirnya kita takut dengan sebab itu lebuhlah segala pengorbanan kita lakukan. Sebab itu saya sudah tanya macam mana bila kita nak kita menempuh satu pengorbanan, perjalanan berkorban apa semua ni, dan kita nak tahu bahawasanya pengorbanan kita tu diredai oleh Allah. Allah terima dan dalam tempoh tersebut dapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu perkara yang sangat penting. Pastikan dalam apa yang kita buat, lagi-lagi suatu perkara yang besar, mesti kita kena dapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab pertolongan boleh datang dalam bentuk apa? Pertolongan daripada tipu daya syaitan. Pertolongan bentuk datang daripada tipu daya manusia. Rupanya manusia yang datang memberi pertolongan itu dengan sebab-sebab yang lain. Dan kalaupun ada satu keadaan kita tak dapat apa-apa pertolongan daripada manusia dan sebagainya, hakikatnya kekuatan itu Allah boleh datangkan dalam diri kita sendiri. Pertolongan itu datangnya hakikatnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baiklah. Jadi insya-Allah seperti mana yang saya sebut tadi tu, saya sukalah untuk menggalakkan lagi tuan-tuan puan-puan untuk mungkin boleh tag nama ataupun tinggalkan komen ataupun kongsi apa yang dirasakan. Mungkin boleh tinggalkan apa-apa kisah pengorbanan. Saya nak cerita pengorbanan. Ada orang dia tulis malam tadi, saya tengok ada yang tulis tentang pengorbanan suami abang dia. Dia kata saya sangat berterima kasih terhadap pengorbanan. Saya tengok di komen salah satu update status. Pengorbanan yang dibuat oleh abang saya, dia macam dia tinggalkan kerja. Dan juga berhenti kerja dan juga tak kahwin. Dan tak kahwin sebab apa? Sebab nak jaga emak. Saya sebenarnya jumpa beberapa orang lelaki yang soleh seperti ni. Saya ingat dulu ada jiran daripada rumah saya. Bukan jiran terdekat. Maksudnya taman sebelah. Saya kenal seorang wanita yang sangat baik ni. Mak-mak lah, maksudnya umur dia 60 lebih ke 70 lebih. Maksudnya kenal dalam kuliah. Kalau saya subhanallah, Hajah ni seorang wanita yang sangat baik, wanita solehah lah, Masya Allah. Kemudian satu hari dia disahkan kanser. Saya tak ingat kanser apa, tapi dah terus stage 4. Apa yang dilakukan oleh salah seorang anak lelaki dia, anak lelaki ni sebenarnya duduk jauh, duduk di Kedah macam tu lah.
dah nikah, ada isteri, ada anak-anak dan sebagainya. Saya bila kita pergi ziarah kan, anak lelaki tu mesti ada. Sebab mereka suami isteri duduk satu rumah tapi tak ada anak-anak bersama kan, anak-anak masing-masing duduk jauh-jauh dengan kerjaya. Lepas tu bila saya tanya bila tanya Hajah tu, dia kata Ustazah, anak lelaki saya ni sanggup berhenti kerja, gaji dia Ustazah dah tinggi. Berhenti kerja sebab nak jaga dia yang sakit. Dan pengorbanan menantu saya Ustazah, isteri dia sanggup duduk jauh dan telefon ni sebab saya tahu menantu saya pun kerja. Maksud isteri dekat Kedah kan, dengan anak-anak. Jadi dalam tempoh ni memang anak saya ni akan balik 2 minggu sekali. Jadi menantu saya berkorban, cucu saya berkorban sebab ayah dia tinggalkan sama ni duduk sekali. Tapi dia kata bayangkan Ustazah, anak saya ni gaji lebih dari 10,000 dah, belah-belah ribu ke gaji tinggi lah. Dia sanggup nak cuti sebab jaga saya, lama-lama bos dia suruh berhenti. Maksudnya nak cuti berapa lama? Subhanallah, dia sanggup berhenti Ustazah, dan pengorbanan anak-anak saya yang lain. Apa dia? Segala perbelanjaan anak saya ni ditanggung oleh anak-anak yang lain. Maksud adik-beradik ni semua bagi sumbangan kepada anak lelaki ni. Sebab dah berhenti kerja, jadi subhanallah, sebuah keluarga yang berkorban. Macam Ustazah Uda sebut, memang kita akan berkorban sesama manusia. Memanglah. Masya Allah. Walaupun kita Ustazah berkorban kerana Allah, pergi jihad di jalan Allah menegakkan agama, tidak. Maksudnya apabila berkorban untuk ibu ayah, untuk manusia yang perlu kita berikan bakti kepada sahabat-sahabat, kan Masya Allah dalam Islam itu sangat mengiktiraf satu hubungan di atas kerana Allah. Sebagaimana hadis Nabi SAW, barang siapa yang mencintai, saling mencintai kerana Allah, saling mencintai benar-benar kerana Allah, tidak mengharapkan apa, habuan dunia, tidak mengharapkan pangkat, maksudnya tak mengharapkan apa-apa. Dan kalau diuji pun dia orang tak akan putus. Diuji pun dalam hubungan tersebut tak akan putus hubungan. Sebab apa? Niat awal dulu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tergolong di kalangan 7 orang yang mendapat naungan di hari tidak ada naungan melainkan naungan Allah. Itu hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 7 golongan yang mendapat naungan Allah di mahsyar kelak, di hari tidak ada naungan melainkan naungan Allah, termasuk mereka yang saling mencintai, berkasih sayang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nak mendapat kedudukan seperti ini mesti kena saling berkorban. Masya Allah, Allahu Akbar. Ada seorang jaga di sebuah sekolah anak saya. Anak saya ada 3 sekolah. Jadi saya tak sebut mana-mana sekolah kan. Jadi ada jaga ni, saya memang selalu borak, saya tanya. Saya suka borak dengan jaga. Semua jaga sekolah memang kenal. Memang borak, memang jadi Jaga kebiasaan. pegawai Keselamatan. pegawai keselamatan. Ikut nama dia Jaga. Tak. Awak tak tahu jaga tu pegawai keselamatan? Dah tahulah ni. Okey, Alhamdulillah. Okey. Jadi pegawai keselamatan menjaga keselamatan anak-anak kita di sekolah kan. Saya tanya, Cik umur berapa? Saya dah 40 lebih dah Ustazah, tapi muda lagi lah. Kan? 40 lebih. Cik dah nikah belum? Saya belum nikah Ustazah. Kenapa tak nikah? Rupa ada. Itulah saya memanglah sukalah kan kalau puji tu kan, rupa ada semua. Kata, berapa gaji jadi jaga? Biasa jaga tu bukanlah satu panggilan yang hina kan? Kan? Okey, bahasa kita mudah faham jaga. Tak adalah tinggi Ustazah, dalam 900 dia kata gitu. Dah bertahun dah kerja sini. Dia pun katalah lama lah, maksudnya antara jaga yang pertama sampai ni memang lama. Lepas tu dia kata, kenapa tak nikah lagi Ustazah? Saya nak nikah. Siapa tak nak nikah Ustazah? Tapi syarat saya, perempuan ni boleh terima mak saya. Mak saya dah tua sangat, dah umur 90 lebih ke 80 lebih. Saya tak boleh ke mana-mana, saya takkan tinggalkan mak saya. Kok esok saya nak nikah, isteri saya ajak pergi jalan ke apa, mak saya tak boleh jalan jauh. Saya selalu bawa mak saya jalan. Mak saya suka. Jalan ke mana? Keluar rumah. Ya, dia cakap tu jujur. Saya kata pergi mana? Keluar rumah lah Ustazah, ambil angin. Tapi nak pergi jauh-jauh, mak saya memang tak nak naik kereta, nak apa semua. Jadi ada kau perempuan nak, saya pernah berapa kali. Tapi dia orang kata, takkan tak boleh tinggal langsung. Mak awak kata apa? Tak Ustazah, tak boleh. Itu tanggungjawab saya. Saya kata, ya Allah, besarnya pengorbanan Tuhan. Besarnya orang baik, jaga solat. Subhanallah. Lepas tu saya kata, cukup tak belanja? Ustazah, pasal belanja, Ustazah jangan tanya. Kalau saya jawab, Ustazah pun tak percaya. Sebab apa Ustazah? Cuba Ustazah kira. Dia pun suruh saya kira kan. Kira lah tu. Gaji saya 900. Saya menyewa rumah dalam 400 ke 500 macam tu. Tu motor saya, dia tunjuk motor. Motor saya tu Ustazah 300 sebulan. Tengok. Dah habis macam tu je. Belum api air. Habis tu duit makan saya macam mana Ustazah? Duit ubat mak saya, makan minum apa semua sebulan macam mana? Sebab tu kalau Ustazah tanya saya pun tak boleh nak jawab. Tapi rizki daripada Allah Ustazah tak pernah putus. Tak pernah putus.
Saya bukan nak kata apa Ustazah, mak saya tak pernah lapar, makanan mesti ada kat rumah, orang bagi itu ini dan saya tak pernah meminta. Tapi saya yakin Ustazah, pengorbanan saya, kehendak saya nak nikah memang ada. Saya nak pergi jalan sana macam orang lain apa, tapi sebab saya ada mak, saya akan jaga mak saya dengan baik. Saya tak akan tinggalkan dia. Walaupun mungkinlah mak saya tak ada harta nak tinggalkan pada saya apa-apa. Mak saya tak ada apa-apa harta. Rumah kami pun menyewa apa semua. Tapi saya redha Ustazah gini-gini. Saya kata, ya Allah, satu pengorbanan yang sangat hebat. Walaupun tuan ni mungkin jaga orang tak pandang dengan pakaian yang macam ni, dengan ada motor ni je apa semua. Tetapi subhanallah, bayangkan kisah Uwais Al-Qarni. Masya Allah. Rasulullah pesan kepada Sayyidina Uthman, pesan kepada Sayyidina Abu Bakar, cari Uwais Al-Qarni, tunggu dia di gerbang pintu Madinah. Bila ditanya, kenapa ya Rasulullah? Kenapa ya Rasulullah? Siapa dia ni, Uwais Al-Qarni ni ya Rasulullah? Rasulullah kata dia adalah pemuda yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doanya yang tidak akan ditolak oleh Allah akan diterima oleh penduduk langit. Dia tidak dikenali di bumi tapi dia terkenal di langit, Masya Allah. Dan kita tahu kisah Uwais Al-Qarni adalah seorang anak yang sangat mengutamakan, seorang anak yang sangat mendahulukan ibunya. Walaupun ketika saat dia hidup, dia sebenarnya sempat nak jumpa Rasulullah sebab Uwais Al-Qarni ni dia sempat dengan Rasulullah. Dia dengar cerita tentang Rasulullah. Dia tahu kecintaan ni kepada Rasulullah memang membuat-buat dia nak menempuh satu perjalanan nak jumpa dengan Rasulullah. Tapi kerana apa? Dia sayang, dia menyantuni, dia berbakti pada ibu. Kita tahu kisah tu panjang kan? Naik turun bukit, tempoh perjalanan, dia jaga lembu sampai besar apa sebab apa? Dia kata walaupun dia nak sangat pergi ke Mekah, dia nak sangat pergi ke Madinah tapi takkan tinggalkan ibu dia. Jadi dia menempuh satu perjalanan yang sukar, dia kendong ibu dia, perjalanan lebih kurang dalam 400 km yang sangat jauh. Subhanallah, Allahu Akbar. Tetapi bagaimana keadaan Uwais Al-Qarni? Apabila dia wafat, dia meninggal dunia, Masya Allah, orang yang tidak dikenali kalau di kampung dipanggil lelaki pelik dengan kulit penuh dengan sopaknya. Kemudian Uwais Al-Qarni juga maksud digelar lelaki yang pelik. Kenapa? Memelihara lembu kan, binatang di atas bukit. Orang pelihara ni di kawasan rumput-rumput, di pinggir bukit dan sebagainya, macam-macam lah dia dikatakan manusia. Tapi bila dia meninggal dunia, diperkatakan para malaikat turun mengiringi jenazahnya, menyolatkan jenazahnya dan sebagainya. Sebab itu kehidupan kita ini bila bermaknanya apabila kita melakukan pengorbanan, dan pengorbanan itu akan bermakna apabila kita melakukan pengorbanan itu ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya nak menjawab persoalan, Masya Allah. Bagaimana pengorbanan kita itu nak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi nak kupas tu panjang tapi jawapan itu terkumpul dalam perkataan ikhlas. Pengorbanan kita mesti ikhlas, kecil ataupun besar. Ukurannya adalah ikhlas. Sebesar apapun pengorbanan kita lakukan, jika tidak ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah tidak pandang, ia ibarat debu yang berterbangan. Maka di sini kita sama-sama membacakan beberapa firman Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, kalau tuan-tuan perempuan nak mencatat nota, nak merujuk semula, kita pergi kepada surah Al-Imran ayat 152. Surah Al-Imran ayat 152. Bismillahirrahmanirrahim. Minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Sadaqallahul azim, yang bermaksud ada di antara kalian yang mengharapkan habuan dunia dan ada pula yang mengharapkan akhirat. Subhanallah. Okey, itu ayat yang pertama. Ayat yang seterusnya surah Al-Imran ayat 145. Surah Al-Imran ayat 145. Buat catatan dulu, nanti kita rujuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yurid sawabad dunya nu'tihi. Wa may yurid sawabad dunya nu'tihi minha. Wa may yurid sawabal akhirati nu'tihi minha. Sadaqallahul azim, yang bermaksud barang siapa yang amat mengharapkan habuan dunia akan kami berikan. Ni Allah sebut. Barang siapa yang mengharapkan habuan dunia, daripada pengorbanan kamu ke, daripada ibadah kamu ke, daripada kamu korbankan apa, harta, sedekah ke, apa ke, barang siapa yang mengharapkan habuan dunia akan kami berikan. Itu tidak ada masalah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sedang barang siapa yang mengharapkan habuan akhirat juga kami akan berikan, akan dapat habuan masing-masing. Dan firman Allah seterusnya dalam surah Hud ayat 15 hingga 16. Ayat ini lebih menggerunkan kita muslimin muslimat sekalian, sangat menakutkan. Ayat 15 hingga ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha
wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, barang siapa yang keprihatinannya lebih untuk mencari kehidupan dunia dan perhiasan, maksudnya kecenderungannya, keinginannya lebih kepada mencari kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami pasti menunaikan hajat mereka dengan usaha tersebut. Allah boleh beri. Orang yang tak sembah Allah, iaitu orang non-Muslim, para kufar menyembah berhala pun Allah beri. Siapa yang berusaha Allah beri. Maka kami pasti menunaikan hajat mereka dengan usaha tersebut. Mereka tidak akan dirugikan walaupun sedikit. Akan tetapi habuan untuk orang-orang yang seperti itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah api neraka. Pahala amalan mereka menjadi hancur lebur dan tidak berguna sama sekali. Allahu Akbar, subhanallah. Allahu Akbar. Tidak ada nilai sama sekali, hancur lebur dan tempat mereka adalah neraka. Na'udzubillah min zalik. Dan ayat yang terakhir yang saya ingin bacakan di sini iaitu firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 18 hingga 19. Al-Isra ayat 18 hingga 19. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Summa ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madkhura. Allahu Akbar. Kalau baca ayat ni tuan-tuan puan, memang rasa betul-betul kena atas batang hidung sendiri. Memang betul-betul atas kena pada diri kita. Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Sadaqallahul azim. Perhatikan maksud. Allah sedang berkata-kata kepada kita. Kenapa kata-kata Allah ini begitu tegas? Sebab kita sangat lemah dalam istiqamah dalam ikhlas. Kadang-kadang sebab apa? Dengan anak pun kita boleh ungkit. Mak susah payah besarkan kau ni, mak ni, mak kau bangkan dia tu susah payah beranak apa. Pada budak kecil ni, sampai hati cakap macam tu, diungkit-ungkitnya, subhanallah. Sedangkan Allah dah beri ganjaran yang besar bagi seorang ibu yang melahirkan anak sebesar-besarnya. Tapi bimbang kerana kita mengungkit daripada makhluk yang tidak boleh beri apa-apa pada kita. Anak begitu lemah untuk beri kita apa-apa balasan. Tapi kita mengungkit, Allahu Akbar, kerana apa? Mungkin akhlak anak itu ada menguji kesabaran kita. Mungkin anak tu bila besar dia berkira pula dengan kita. Dia boleh bawa anak pergi berjalan sampai Australia. Bila kita nak ikut, anak tu tak nak bawa contoh. Mungkinlah ketika itu kita pun rasa merajuk sedih hati. Terkeluar perkataan-perkataan mengungkit kebaikan-kebaikan pengawanan kita lakukan. Perhatikan amaran ataupun peringatan keras daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah beri peringatan sebab Allah sayang. Allah tak nak kita tergolongkan dengan orang yang rugi. Supaya kita faham apa yang kamu lakukan ini tak akan disisirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, barang siapa yang amat mengharap habuan dunia yang segera, maka kami akan segerakan habuan dunia kepadanya menurut kehendak kami. Siapa yang nak habuan dunia? Nak balasan apa? Balasan daripada anak-anak. Anak bagi duit bulan-bulan. Dapat duit bulan-bulan, alhamdulillah, syukur daripada anak-anak. Tak dapat pun syukur. Sudah tentu kesabaran kita, redha kita sebab anak tak bagi tu Allah akan balas berlipat kali ganda. Allahu Akbar, subhanallah. Allah sebut, maka kami akan segerakan habuan dunia kepadanya menurut kehendak kami. Akan tetapi kemudian kami siapkan neraka jahanam untuk mereka masuk dengan penuh kenistaan dan kehinaan. Akan tetapi barang siapa yang amat mengharapkan ganjaran akhirat serta bersungguh-sungguh berusaha untuk mencapainya, sedangkan dia mukmin, maka itulah golongan yang usaha mereka dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perkataan apa firman Allah tadi? Sa'yuhum mashkura. Mereka akan dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau kita mengenal nama Allah Ya Syakur, Allah Ya Syakur, salah satu nama Allah Asmaul Husna. Ya Allah Ya Syakur, engkau yang maha menghargai. Hanya engkau yang mampu menghargai pengorbananku ya Allah. Hanya engkau yang melihat pengorbananku ya Allah. Allahu Akbar. Kita akan rasa tenang dan damai. Sebab kita tahu apa yang kita lakukan tidak akan dirugikan sedikit pun. Malaikat kita yang merugikan sendiri. Kita yang memilih untuk dirugikan. Apabila kita memilih dan kita tak mengawal lidah kita, hati kita dengan mungkit-mungkit kebaikan. Subhanallah, kadang-kadang kan bila kita sebut kita ni, saya dah buat macam-macam dah untuk awak apa semua-semua kan. Kita kadang lupa ya tuan-tuan puan-puan sekalian. Kemampuan kita untuk berbuat baik datangnya daripada Allah. Sifat Allah apa? Nama Allah Asmaul Husna. Allah yang maha baik. Allah yang bar. Allah yang bar. Allah yang maha baik. Allah meminjamkan kepada kita daripada sifatnya. Maksudnya hanya wallahualam sangat sedikit. Akhirnya kita boleh jadi ibu yang baik, kita boleh jadi isteri yang baik, kita boleh jadi anak yang baik, jadi pekerja yang cemerlang, pekerja yang baik dan sebagainya. Itu sebab apa? Allah ya bar yang memberikan kita kemampuan untuk jadi orang yang baik.
Sebab itu bila kita buat kebaikan, jangan menyebut soalannya kebaikan itu datang daripada kita. Memanglah ia datang daripada usaha kita, pengorbanan kita, tapi hakikatnya Allah meminjamkan kita sementara. Tapi sejauh mana Allah nak lihat, kamu akan menyebut soalannya kebaikan itu datang daripada kamu ke? Ataupun kebaikan itu memang disandarkan kepada kamu kerana kamu sekian-sekian. Sebab itu kadang-kadang kan kita sebut, contoh Ustazah Huda kan, kita kata, kita tengok ada orang dera anak kan, kita kata, ya Allah dahsyatnya dera anak, tak ada perasaan, tak tersayang ke kat budak tu, ya Allah, macam binatang dan sebagainya. Kita kata, aku ni kalau dengar anak, jentik pun tak, contoh kita sebut itu kan. Kita nak menggambarkan betapa besarnya kita ni sifat kasih sayang ni. Aku ni kalau binatang semua pun aku tak pijak, betapa besarnya sifat kasih sayang. Sampai kita lupa Allah yang memberikan perasaan kasih sayang dalam hati kita. Dan Allah menguji manusia tersebut tidak ada belah kasihan. Allah ya Rahman ya Rahim yang maha penuh kasih sayang. Allah ya Wadud yang maha cinta. Allah beri dalam hati kita rasa cinta menyebabkan kita mampu mencintai anak. Allah berikan kepada dalam hati kita rasa sayang sehingga kan kita ada kemampuan untuk beri kasih sayang. Adakah kita akan mengungkit kembali suatu hari nanti apabila kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Soalannya kasih sayang itu milik kita, datangnya daripada kita. Allahu Akbar, subhanallah. Mudah-mudahan daripada firman Allah tersebut dan juga sedikit perkongsian tadi itu memberikan kita semangat, berkobar-kobar untuk melakukan pengorbanan, dan kita tidak akan menyesali apa jua pengorbanan dan tidak mengungkit kerana kita sedar hakikatnya pengorbanan itu tidak akan mampu selamanya dibalas oleh manusia. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang berhak. Jadi sangat rugi kalau kita nak dapat balasan segera di dunia. InsyaAllah mudah-mudahan kita mampu ya tuan-tuan perempuan. Alhamdulillah. Kembali kepada Ustazah Huda. Ya, dah boleh. Kembali. Oh, soalan saya. Oh, tak ada soalan. Saya teruskan kepada soalan saya, Ustazah. Ada Ustazah Huda. Okey. Ustazah Huda, boleh Ustazah kaitkan bila pengorbanan berkaitan dengan kita nak raya haji tak lama lagi kan, betul kan? Subhanallah. Jadi mungkin Ustazah boleh share besarnya pengorbanan manusia sempena Zulhijjah nanti. Zulhijjah, bulan Zulhijjah, Nabi SAW memang ada bersabda berkenaan dengan tidak ada hari yang lebih dicintai Allah melainkan hari-hari 10 hari terawal bulan Zulhijjah. Bulan 1 hari bulan, 10 hari takwal hingga 10 hari bulan kan. 9 hari bulan tu wukuf di Arafah. 10 hari bulan itu kita menyambut hari raya Aidul Adha. Dan bulan Zulhijjah ni ada 2 ibadah yang sangat besar. Kan? Ibadah ada 3 sebenarnya. Maksudnya ibadah haji itu sendiri. Kemudian ibadah kurban. Kemudian ibadah awal tu. Subhanallah. Jadi ia memang melibatkan bulan Zulhijjah ni dinamakan bulan pengorbanan. Orang pergi haji kan banyak berkorban. Maksud orang tua yang sakit, yang itu korbankan semua. Korbankan harta dan sebagainya. Itu bulan pengorbanan, Masya Allah. Ia pun sempena kisah yang agung tu. Pengorbanan Nabi Ibrahim, dan sebagainya. Tapi pada tahun ini Ustazah, kita tidak dapat menunaikan haji. Jadi, dan mungkin ibadah yang paling besar selepas itu boleh dikatakan pada bulan Zulhijjah tahun ini adalah ibadah korban itu sendiri. Tapi masih ramai di kalangan kita yang walaupun mampu tapi sangat berat untuk mengorbankan harta untuk buat ibadah korban. Subhanallah. Jadi saya pada Ustazah untuk mengaitkan insya-Allah pengorbanan tu. Terima kasih Ustazah. Tak aci. Soalan yang ni dia tak ada bagi skrip. Dia tak bagi awal-awal. Minta maaf. Suka dia je. Kita semua bagi. Okey. Itulah pengorbanan yang perlu dia lalui sekarang ni. Pengorbanan saya lah sekarang ni. Pengorbanan rasa malu tak dapat jawab soalan. Dia bukan malu. Malu tu memang dah awal-awal dah malu. Okeylah saya cubalah saya. Takkan tak boleh jawab kan pensyarah? Tengok tu pengorbanan ni. Pengorbanan. Jangan balas. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bila soalan mufajaah ataupun yang mengejut macam ni, saya cubalah jawab Ustazah untuk tidak menghampakan Ustazah Asma. Subhanallah. Berkaitan, memang kita tak nafikan antara pemilihan tajuk kita pengorbanan itu bahagia. Dia sebenarnya ada bersempena dengan bulan Zulhijjah yang kita akan masuk dalam bulan Julai ni juga, insya-Allah. Nak betapa berdebar ni sampai tercabut. Saya tahu. Biasa kontrol macam tu nanti Ustazah Huda. Ya, dia buat prop macam-macam lah. Okey Ustazah. Okey.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ustazah, kalau Ustazah nak pergi kepada jawapan Ustazah pun tak apa. Nanti mungkin saya boleh jawab soalan saya. Kan, itulah dia tanya soalan dia nak jawab sebenarnya. Okay. Kan, sebab dia tak dan saya tak tanya soalan yang dia nak tanya tu. Jadi betul. kalau macam tu saya bagi siap-siap lah. Bagi apa? Saya bagi soalan tu Ustazah jawab terus. Tak, Ustazah tolonglah. Saya tahu Ustazah ada perkongsian yang sangat bagus untuk kita. Ustazah teruskan. Masya Allah, saya memang nak dengar. Sabar je lah kan. Ya. Sabar je. Korban. Dia kadang-kadang ayat korban pun sabar je lah. Kan? Betul. Selagi boleh sabar, kita sabar je. Okey, dan bersempena dengan bulan Zulhijjah yang kita sinonim dengan ibadat korban yang kita akan lakukan setiap tahun. Dan itu antara kenapa kita pilih pemilihan tajuk pengorbanan itu indah, bahagia. Dan seperti mana yang Ustazah tanyakan tadi, ibadah korban memang ada dalam kita punya dalam kita punya syariat Islam ini. Ibadah korban yang kita nak bicarakan ini dia tak sama dengan pengorbanan tadi. Yang kita kata berkorban perasaan, berkorban bagai-bagai tadilah. Jadi ibadah korban yang disebut, yang kita nak sebut ini adalah berkaitan tentang ibadah korban yang memang telah disyariatkan dalam Islam, iaitulah menyembelih binatang peliharaan ataupun ternakan. Jadi memang ibadah korban ini adalah daripada peristiwa yang berlaku kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kan. Jadi daripada itulah maka syariat ibadah korban itu dilakukan oleh kita umat Islam daripada dulu sehinggalah sekarang. Jadi ibadah korban ini sepatut dan seharusnya kita cuba untuk jadikan amalan, Ustazah. Betul. Jadikan amalan. Masya Allah, tabarakallah, saya pun masih belum mampu untuk berkorban seekor. Bukan seekor ayam. Seekor ayam selalu dah. Ayam boleh korban, Ustazah? Yelah, korbankan duit, beli ayam. Lepas tu makan satu keluarga. Itu pengorbanan. Itu pengorbanan. Okey. Yes. Tak boleh lah seekor ayam, tak boleh lah. Jangan. Subhanallah. Maksud Ustazah tu nak korban seekor lembu. Seekor lembu. Oh, Masya Allah. Kalau sebahagian tu Ustazah mampu. Sebahagian tu dah biasa buat. Dah biasa buat. Okay. Nak kata biasa pun malu juga ni. Kadang ada masa, ada kemampuan saya buat. Ada ketika over budget, tak cukup budget, tak buat lah. Jadi sepatut dan seharusnya sebenarnya ibadah korban ini merupakan sunat muakkad. Bukan sunat harus nak buat, tak nak buat sudah. Sunat muakkad. Yang sangat-sangat sebab tu ada kalau kita nak kisah, ada para sahabat ni sanggup daripada awal tahun lagi dia dah menyimpan duit semata-mata nak melakukan ibadah korban. Mungkin Ustazah tak menyimpan masa tu kan? Itulah, dia dugaan tu banyak. Betul. Dugaan kan. IKEA-nya lah, tiba-tiba PKP ni kan. Tanam pula, Masya Allah, tabarakallah. Dia bab tu, dia tak mampu nak kawal. PKP dah ada duit simpanan kan sebab tak banyak keluar. Janganlah sebut hari ni. Okey, baik. Masya Allah. Okay, itu nanti kita belakang kan. Okey. Belum lagi pun. Kita belum lagi masuk yang bulan Zulhijjah belum masuk lagi. Sempat lagi. Masih sempat. Alhamdulillah. Okey, dan ibadah korban ini satu tuntutan yang kita sepatutnya lakukan. Dan macam mana saya nak sebutkan, dalam ibadah korban itu sendiri pun kita kata kita nak mengorbankan ataupun kita nak melakukan ibadah korban dengan menyediakan binatang untuk disembelih itu pun kita kena masukkan unsur-unsur tu, masukkan juga keikhlasan dalam nak melakukan ibadah tersebut. Ikhlas tu dekat mana? Kalau boleh ikhlas tu dengan kita membeli ataupun memilih bahagian yang terbaik. Masya Allah. Di situlah, bukannya bila kata ikhlas bukan niatnya nak menunjuk-nunjuk. Kalau menunjuk-nunjuk dia dah tak jadi ikhlas dah, hilang dah ikhlas tu. Dia mesti dengan niat untuk ikhlas semata-mata untuk kita nak mempersembahkan kita punya korban itu kepada Allah SWT. Dan peristiwa seperti mana dalam peristiwa dalam Al-Quran kan, Habil Qabil kan. Macam mana Habil seorang yang sangat baik, seorang yang sangat lembut, dia menyediakan apabila diperintahkan oleh ayahandanya untuk menyembelih, dia menyediakan binatang yang sangat kita kata apa? Yang sangat baik. Serba-serbi. Kalau sekarang ni tengah viral kan daging wagyu. Saya tahu lembu wagyu. Kenapa lembu tu? Kenapa dengan lembu tu? Lembu tu mahal lah harga dia, Ustazah. Satu bahagian pun dah ribu-ribu. Satu bahagian.
Kalau seekor 1/1000. Ya. Dia besar lah kot. dia besar dan dia Dagingnya sedap. saya belum pernah jumpa lagi dengan lembu tu. Jadi tak pernah interview dia. Belum pernah. Ustazah, saya tak pernah bercakap dengan lembu. Okey. Okey, Ustazah boleh saya penyelit sikit? Boleh selit banyak pun tak apa. Okey. Tak, bila Ustazah sebut Habil dan Qabil kan, bila Ustazah sebut tentang Habil dan Qabil, Masya Allah, masa Habil dan Qabil diperintahkan, disuruh oleh bapanya untuk memberikan korban kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Kita tahu kisah tu, pendek ceritanya, Allah menerima korban yang dilakukan oleh Habil, Betul. tidak menerima korban yang dilakukan oleh Qabil. Pokok ceritanya dua-dua berkorban. Betul. Maksud Qabil pun buat pengorbanan. Betul. Tetapi tadi soalan Ustazah tadi tu kan, bagaimana nak dapat pengorbanan yang Allah terima. Jadi ciri-ciri pengorbanan yang Allah terima, dia ada kaitan dengan ciri-ciri pengorbanan Habil. Subhanallah. Habil memakan masa juga untuk mencari, sama juga Qabil. Dua-dua memakan masa untuk mencari binatang korban. Tapi Habil makan masa sebab apa? Dia nak cari binatang paling gemuk, paling sehat, paling terbaik. Manakala Habil pula mencari, Qabil pula mencari binatang yang paling kurus, yang paling kurang nilainya. Jadi masing-masing lama. Jadi akhirnya Allah terima dan Qabil rasa sangat tercabar, rasa marah dan sebagainya. Jadi bila sebut pasal ikhlas, kadang-kadang orang kita salah faham. Yang penting, bagilah yang penting ikhlas. Akhirnya beri apa? Jumlah yang paling sikit. Contoh dalam bak derma. Contohkan dalam bak derma, padahal dia mampu bagi lebih. Bagi yang tak mampu, RM1 tu pun dah tinggi. Ini bagi orang susah. Tapi bagi orang yang ada juta-juta contoh, ada dalam bank pun ratus ribu, puluh ribu dan sebagainya. Jadi bagi yang mampu, bila sebut yang penting ikhlas, nilai apa pun, dan dia bagi RM10 contoh. Bagi orang ada 1 juta, RM10 tu tak ada apa-apa. Yang ada puluh ribu kan, macam Ustazah, Allah Alam, saya tak tahulah. Allah Akbar. Jadi kita tak boleh gunakan perkataan ikhlas dengan mengikat satu perkara itu dan memberi satu nilai yang bukan terbaik. Jadi ikhlas ni mesti ada kaitan yang terbaik. Ada orang contohnya bila sediakan makanan tetamu, bang, yang penting ikhlas. Tapi ada orang bila perkataan ikhlas diikat dengan apa? Terbaik. Orang yang ikhlas dia buat sesuatu mesti terbaik. Orang yang ikhlas buat sesuatu mesti bersemangat. Orang ikhlas mesti bila contoh layan tetamu, bang, gini. Ada ciri-ciri keikhlasan itu, bila dia memberi tu, nak beri orang makan dan sebagainya tu, buat yang terbaik. Tapi kalau kat rumah dia, yang paling terbaik adalah roti kering. Sebab dia mampu itu saja. Jadi dia angkat. Itu pun dikira yang terbaik dan insya-Allah ikhlas. Jadi subhanallah, kalaulah kita mampu, macam Ustazah katakan, mampu sebenarnya untuk seekor lembu. Mampu. Jadi kita berilah, kita buat yang terbaik. Kita kata sebelum ni mungkin nekat kita untuk satu bahagian. Tapi bila sampai masa Allah bagi rezeki lebih, bang, rezeki lebih kita tahu ni bang, insya-Allah kita buat lebih baik. Rasa seronok sangat dapat rezeki banyak daripada Allah dan kita beri yang terbaik, lebih baik daripada tahun sebelum ni. Apa maksud awak? Kita korban seekor seorang, seekor lembu seorang. Angka seekor lembu berapa Ustazah kalau normal? Dah 4,000 lebih rasanya. Lebih kurang. Saya tak biasa beli lembu seekor untuk makan seisi keluarga. Tak biasa. Ampun. Saya ayam je lah ataupun ikan. Okey, subhanallah. Dan saya nak sudahi jawapan ini dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat ke-37. Orang yang lakukan korban, tolong ingat ayat ni. Ayat ni sangat penting. Dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-37, Allah berfirman yang bermaksud, daging dan darah binatang korban. Daging dan darah binatang korban atau hadiah tidak sekali-kali akan sampai kepada Allah. Bukan daging binatang tu yang akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya ialah amal yang ikhlas berdasarkan takwa daripada kamu. Sebab itu minta maaf nanti kan, adalah golongan-golongan yang Allah berikan rezeki banyak, orang kaya raya kan contohnya. Dia memang tak ada masalah untuk korban 10 ekor lembu. Tak ada masalah. 10 ekor lembu, sekor ke masjid, lepas tu semua orang pun tahu, okey, diberikan sumbangan daripada orang-orang sekian, untuk setiap masjid ada sekian-sekian. Memang tak ada masalah baginya. Tetapi kalau dia dia buat korban itu tidak ada dengan sifat ketakwaan, Allah tak pandang. Walaupun nilai tu, ya Allah, orang kaya ni bagi 10 ekor setiap masjid. Nanti memang akan berlaku keadaan begitu. Yang Allah lihat bukan binatang, bukan daging, berapa jumlah dan sebagainya. Tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan. Kalau orang yang melakukan korban itu, kehidupan dia pun masih biasa. Solat pun biasa, aurat pun tak tutup, minta maaf ya kalau sebut benda tu macam sensitif. Maksud tidak melihat bahawasanya dengan korban itu ketakwaan dia bertambah.
Sebab yang Allah perhatikan adalah hasil daripada pengorbanan yang kamu lakukan, iaitu terkesannya pada bukannya terkesan pada harta makin kurang, itu kesan pada harta zahir. Harta tu semakin kurang, tidak. Tetapi yang dilihat oleh Allah adalah bagaimana jiwa ketika melakukan pengorbanan. Masya Allah, Allahu Akbar. Ustazah sambung Ustazah. Ya, Okey. saya sambung soalan kepada Ustazah. Tak, Ustazah belum baca dari dalil Ustazah tulis tu. Saya nampak. Ini dalil soalan lain. Oh, okey, baiklah. Jangan Okey. kacau. Okey. Okey. Soalan saya, nak yang terakhir ke nak yang Terakhir Ustazah. Terakhir, okey, Saya terakhir. tahu Ustazah ada meeting kan? Tak apa, meeting tu penting, tapi penting juga dekat sini. Alhamdulillah, pengorbanan. Pengorbanan. Ya, mengguna pengorbanan sekarang. Subhanallah. Okey, saya kira ni yang terakhir untuk Ustazah. Mungkin boleh dan seterusnya terus buat kesimpulan ke Ya, macam mana? betul. Soalan saya, bagaimanakah pengorbanan yang boleh membawa kepada kebahagiaan Ustazah? Sedangkan betul Ustazah sebut tadi, ada betul. orang dia rasa pengorbanan itu bahagia, seronok. Tapi ada orang dia melalui pengorbanan dengan air mata. Masya Ada orang dia Allah. melalui pengorbanan dengan kesakitan. Allah. Jadi macam mana yang Ustazah boleh kata pengorbanan itu bahagia Ustazah? Macam tak berapa kena. Macam-macam tak berapa kena di akal logik kita manusia. Betul, subhanallah. Yang tak tercapai dek. Okey, jadi boleh Ustazah kupas berkaitan perkara ini seterusnya dan akhirkan dengan mungkin boleh bagi tips sikit macam mana kita nak menjadikan pengorbanan kita sesuatu yang bahagia. Macam sama, macam ulang-ulang je. Tak, tips. Yang ni tips. Yang saya tadi tu tanya macam mana dia bahagia. Okey, baik. Subhanallah. Sama ya? Tak kisahlah. Okey, Tapi faham kan? Yang penting Faham. Masya Allah. Okay. Yang penting ayat tu macam bagus je kan? Yelah. Subhanallah, Alhamdulillah. Dia kena nampak bagus. Dia Tapi memang dengar- bagus kan? Ya, memang bagus. Okey, Pensyarah kan? Jangan Okey. cakap macam tu Ustazah. Saja ya, tak tahu perempuan lama ni tak jumpa sahabat baik. Ya memang itulah. Saya terpaksa berkorban. Ya, Sila-sila, betul. Subhanallah. Saya sebut sikit tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia menghantar isterinya Siti Hajar dan juga anaknya Nabi Ismail alaihissalam di satu lembah yang kering kontang. Bukannya ditinggalkan di tempat yang dah ada pokok, ada air, tempat dah ada berteduh, tak ada. Memang betul-betul kosong, kering kontang, tidak ada sumber air, tak ada pokok, tak ada binatang pun tak ada. Kalau kita tengok satu tempat, nak tengok satu tempat itu ada sumber air, ada sumber kehidupan atau tidak, kita boleh tengok burung. Burung terbang, dia akan berhenti di mana. Jadi orang yang musafir, contohnya pada pasir, dia akan nampak sekawan burung, burung tu akan ramai berhenti kat mana, dia orang tahu di situ ada sumber air. Jadi nak kata binatang binatang pun tak ada, apa pun tak ada di lembah yang kering kontang. Dan di situlah Allah berikan ilham untuk ditinggalkan Siti Hajar dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Ketika itu Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, "Allah as'aluka hadza ya Ibrahim." Adakah Allah yang memerintahkan kamu untuk buat benda ni wahai Ibrahim? Masya Allah, hebat kan? Adakah Allah yang memerintahkan kamu wahai Ibrahim untuk meninggalkan aku ni dan anak yang kecil yang masih menyusu ni? Masya Allah. Lalu Nabi Ibrahim jawab, bala, bahkan benar Allah yang memerintahkan aku. Lalu Siti Hajar menjawab, innallaha la yudayyi'una. Sesungguhnya Allah tidak akan mensia-siakan kami. Maksudnya di sini Masya Allah, kalaulah fikir logik, memang tak logik Nabi Ibrahim nak tinggalkan begitu. Kalau kita, wallahu alam, sebab yelah kita tak pernah berbuat dengan kita kan. Kalau kita mungkin mempertikaikan, biar betul wahai suamiku sayang, nak tinggal dengan anak kecil, biar betul nak tinggal macam ni. Tapi keimanan seorang isteri yang solehah tidak mempertikaikan apabila itu adalah satu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kehidupan kita, memang kita akan bertembung dengan keinginan hawa nafsu, dengan kehendak daripada Allah, dengan kehendak daripada akal kita, daripada iman kita. Jadi kita akan kuat apabila nak melakukan pengorbanan, apabila kita merujuk kepada firman Allah, kita merujuk kepada wahyu, kita merujuk kepada hadis Nabi. Sebab itu untuk kita tenang melalui tempoh kehidupan ini, kena biasakan baca sirah-sirah Nabi. Bila kita bacakan, ya Allah, pengorbanan aku sikit, pengorbanan Nabi Ibrahim lagi dahsyat, pengorbanan Siti Hajar, ya Allah, Siti Hajar sanggup ditinggalkan suami.
Kita sekarang kalau suami kata, saya ni ada kerja dakwah ni, kena tinggalkan dalam lebih kurang 3 hari. Awak ni nak buat kerja dakwah pun buatlah. Tapi awak takkanlah anak ni. Padahal rumah selamat. Ada kipas, makanan dalam peti penuh. Kan? Maksudnya kadang-kadang kita tak mampu. Saya nak handle anak seorang-seorang ni. Bayangkan kalau kita mampu cakap, bang tak apa bang, untuk kerja dakwah, awak pergi, awak janganlah fikirkan saya. Makanan memang lebih-lebih, saya pun ada kereta boleh cari sendiri. Maksudnya dengan segala apa yang kita ada, kadang kita nak korbankan masa tu. Maksudnya susah payah saya nak uruskan, tak apa bang. Awak jangan bimbang, urusan anak, sekolah apa semua ni, yang penting awak buat betul-betul buat kerja dakwah apa, saya tahu awak yang diperlukan, Masya Allah. Maksud kita bukan diuji dalam keadaan Siti Hajar tu yang tidak ada apa-apa tu. Tapi kita diuji dengan ada semua. Tapi kita kadang-kadang tak mampu nak melakukan pengorbanan. Sebab itu kadang malu nak sebut pasal berkorban, sebenarnya kita tak melakukan apa-apa pengorbanan. Bahkan kadang pengorbanan kita lakukan adalah untuk diri kita. Contoh kita korbankan belajar susah payah sebab kita nak dapat PhD contoh kan. Terasa je. Terasa kan. Mohon terasa, sila sentap. Okey. Maksudnya kadang pengorbanan yang kita lakukan tu lebih besar adalah untuk diri kita, untuk kerjaya, untuk sebagainya. Sebab itu kadang kita melalui jalan itu masa macam susahnya, ujian susah. Tapi bila kita betulkan niat, ya Allah yang aku korbankan, aku belajar susah payah ini, masa, tenaga dan sebagainya, perasaan aku semua ini, aku lakukan pengorbanan ini adalah untuk cari redha-Mu ya Allah, untuk cari redha-Mu, untuk menaikkan agama ini ya Allah, untuk aku menyampaikan ilmu ya Allah. Kadang kena sebut, kadang kena tulis. Dan insya-Allah kita akan dapati adanya pertolongan-pertolongan daripada Allah, daripada semua yang tidak disangka-sangka. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, yakin dengan Allah, buat sesuatu kerana Allah, Allah akan bagi jalan keluar. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, diberi rizki. Rizki ni apa? Kadang tu penyelesaian dalam masalah kita kan. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, dan barang siapa yang diberi bertawakal, bergantung harap kepada Allah, dia akan diberikan kecukupan. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi sebagai kesimpulan ataupun penutupnya, muslimin, muslimat sekalian, saya ingin bacakan hadis Nabi SAW yang bermaksud tentang bab korban ni kan. Ia melibatkan korban yang kita akan lakukan, binatang korban tu. Antaranya, kenapa ada banyak hadis Nabi seumpama ini? Kerana betapa Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi kita faham. Kamu buat korban bukan untuk Allah, bukan untuk siapa-siapa, untuk kamu sendiri. Betapa kuatnya Allah nak masukkan kita ke syurganya. Saya tanya Ustazah Huda, Ustazah nak masuk syurga? Subhanallah. Sekuat apapun Ustazah nak masuk syurga Allah, Allah lebih kuat nak masukkan Ustazah ke syurganya. Maksudnya sekuat apapun kita ni kan nak syurga Allah, tapi percayalah Allah lebih kuat nak masukkan kita ke dalam syurganya. Sebab itu di sana adanya dosa supaya apa? Supaya Allah bagi peringatan kalau kau buat dosa sekian. Sebab Allah tak naknya kita ke neraka. Dan diceritakan gambaran neraka yang begitu dahsyat supaya Allah nak pujuk. Neraka ni dahsyat, janganlah kamu menuju ke neraka. Dan banyak ayat Quran dalam menceritakan tentang apa? Tentang kenikmatan syurga. Supaya kita ni rasa semangat, motivasi nak pergi ke syurga Allah. Dan bila Allah minta korban, kalaulah Allah tak beri macam bayang-bayangan kalau kamu buat korban dapat gini, mungkin kita tak kuat nak berkorban. Jadi Allah pujuk kita. Bila kamu melakukan pengorbanan, contohnya dalam satu hadis Nabi SAW, riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada amalan yang dibuat oleh anak Adam pada hari raya Aidul Adha akan yang lebih baik, yang lebih disukai, yang lebih dicintai oleh Allah Ta'ala daripada menumpahkan darah, iaitu menyembelihkan korban. Bahawasanya Nabi bersabda, sesungguhnya korban itu akan datang pada hari kiamat. Korban itu akan datang pada hari kiamat kelak dengan tanduk-tanduknya, dengan bulu-bulunya, dengan kuku-kukunya. Sesungguhnya darah korban itu mengambil tempat yang mulia di sisi Allah. Sebelum darah itu tumpah ke bumi, maka hendaklah kamu buat korban itu dengan hati yang bersih, hati yang suci. Subhanallah, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Sebab itu Ustazah Huda tanya tadi, macam mana kita nak buat pengorbanan dengan bahagia? Sebab itu untuk nikmat bahagia apapun, korban ke bahagia, hidup bahagia. Bahagia ini datang daripada siapa? Datang daripada pemilik bahagia, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang salam memberi kesejahteraan, Allah yang bumi yang berikan ketenangan. Itu semuanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita tak ada jalan shortcut untuk bahagia. Okey, pergi kursus ni akan dapat bahagia. Pergi sini, pergi makan pil bahagia contohnya kan. Ada sahaja. Ada. Maksudnya pil penenang contoh kan. Begitu. Yes, semuanya tu sifat sementara. Hakikatnya bahagia itu datangnya daripada pemilik bahagia, itu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan bahagia dengan apa? Dengan kita membiasakan diri kita membaca Al-Quran, baca terjemahan. Allahu Akbar. Sebesar apa pun masalah, kalau kita baca Al-Quran dan kita baca terjemahan, kita akan terbuai. Ya Allah, masalahku kecil je. Perjuangan aku nak dapat syurga Allah, tiba-tiba baca ayat tentang syurga.
Ya Allah, kerana syurga-Mu ya Allah, aku redha ujian yang aku tempuh sekarang. Aku redha ya Allah. Tiba-tiba masalah tak selesai lagi tapi macam dah selesai. Sebab itu kadang masalah bukan untuk diselesaikan tetapi hanya untuk diuruskan saja. Kadang masalah ni bukan selesai dengan fikir banyak-banyak tapi dengan tak fikir masalah. Macam mana tak fikir masalah tu? Dengan kita mengalihkan apa yang kita sedang kita bimbang rusing itu kepada benda yang lebih besar, iaitu membaca kalamullah. Contoh hadis Nabi tadi tu kan, bila Nabi sebut, kan kita happy, kita pun bayangkan bahawasanya di akhirat kelak, di pada mahsyar kelak, kuku, bulu, tanduk binatang itu akan jadi saksi di mahsyar kelak. Dan darah yang sembelihan tu, darah itu sebelum dia menitik, redha Allah sampai dulu. Betapa besarnya nilai setiap nak. Akhirnya kita rasa seronok. Bang, seronoknya. Kalau kita orang yang beriman maksud apa? Orang yang percaya tentang janji Allah tu. Orang yang percaya tentang hadis Nabi tu. Dan kita tahu janji Allah dan janji Rasul maha benar. Kalau suami kita berjanji belum tentu lagi. Kita berjanji belum tentu lagi. Tapi janji Allah, janji Rasulullah, janji yang paling benar. Maka bila Nabi menyebutkan ini, kalau kita orang beriman, kita akan nampak bayangan. Ya Allah, ya Allah. Sebab itu hadis itu ditutup. Allah menerima lakukan pengorbanan itu dengan hati yang suci. Hati yang bersih. Macam mana nak dapat hati suci, bersih, bahagia dengan melakukan pengorbanan? Mesti dengan ilmu. Mesti dengan ilmu. Kalau kita tak ada ilmu, kita tak akan capai darjat ikhlas, kita tak akan dapat darjat pengorbanan, kita tak akan gembira, happy dengan pengorbanan. Subhanallah, tetap teguhlah kita dalam menuntut ilmu dan kedudukan orang yang menuntut ilmu sampai disebut di dalam Al-Quran. Allah sebut, adakah sama kedudukannya orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan dengan orang yang tidak diberi pengetahuan. Dan Allah sebut dua golongan yang sangat tinggi. Allah meningkatkan darjat dua golongan. Siapa sudah? Orang yang bertakwa yang pertama Allah sebut. Yang kedua orang yang berilmu. Dengan ilmu kita boleh capai bahagia. Dengan ilmu kita boleh capai ikhlas. Hari ini kita dengar sikit cerita tentang pengorbanan. Itu ilmu. Hari ini kita dengar firman Allah tadi tu. Tentang orang yang berkorban tapi tak ikhlas. Tak melakukan sesuatu yang ikhlas. Itu ilmu. Akhirnya insya-Allah mudah-mudahan siapapun anda, seorang isteri yang sedang menempuh pengorbanan dengan air mata, tak apa menangis, tak ada masalah. Tapi ikat pengorbanan itu, ya Allah, aku lakukan pengorbanan ini sebagai isteri ini kerana-Mu, ya Allah. Aku redha, ya Allah, dan aku maafkan suamiku. Ini sangat hebat. Sangat hebat. Saya ada banyak kisah wanita-wanita yang perlu dibetulkan saja cara berfikir. Yang datang, Ustazah, saya dah korban 30 tahun, Ustazah, untuk suami saya, Ustazah. Saya tak pernah tuntut apa-apa daripada dia. Saya korbankan ini. Saya kata, saya tak redha, Ustazah, apa yang saya dah buat sama ni. Saya nak tuntut semua. Saya kata, Puan, kalau Puan tuntut di mahkamah hari ni, Puan tak dapat apa-apa. Sebab apa, Ustazah? Puan beri dulu dengan redha. Dulu Puan bahagia kan? Suami tak ada buat perangai apa semua. Puan beri tu masa tu, Puan dia sebut, yang saya bagi semua ni saya akan claim balik. Ya Ustazah, dulu saya redha, saya okey sebab dulu bahagia. Kalau Puan nak tuntut air dekat mahkamah, Puan tak dapat apa-apa. Nak claim semua yang Puan tak pernah tuntut nafkah, Puan takkan dapat apa-apa. Habis tu Ustazah, rugi je saya dah korban sama ni. Akhirnya suami buat saya macam ni. Tak rugi. Tak rugi sedikit pun Puan. Saya tanya balik, Puan, kalaulah balasannya syurga, adakah rugi, Puan? Dia pun terdiam. Ustazah, ya betul Ustazah. Balasannya syurga. Ini bukan janji saya, tapi kena ikhlas, kena redha dengan ujian Allah pada hari ini, dan Puan berusaha untuk maafkan suami. Lepas tu, bila cakap-cakap, sebab itu kata ilmu boleh mengubah cara berfikir. Ilmu boleh mengubah daripada derita kepada bahagia. Ni dia datang dengan derita ni, 30 tahun berkorban ni. Subhanallah, 30 tahun bukan tempoh yang sekejap. Dan dia kadang yang sangat menderita, kus kering sedih. Saya kata, Puan, kita pun baca ayat Al-Quran, bagi orang yang sabar akan terima salam yang istimewa. Salamun alaikum bima sabartum, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Orang yang sabar ini dia akan bersama dengan Allah, akan bersama di syurga Allah. Allahu Akbar, tempatnya sangat mulia. Dia kata, Ustazah, saya memilih untuk redha. Ya Allah, masa tu pun disebut, ya Allah, aku redha dengan ujianmu pada hari ini, ya Allah. Aku redha di atas segala pengorbanan yang pernah aku lakukan, ya Allah. Terimalah pengorbanan yang aku lakukan itu, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah aku syurga. Dan aku redha sekiranya semua daripada ini syurga-Mu, ya Allah. Dan aku maafkan suamiku. Lepas dia cakap tu kan, dia terus lega. Ustazah, leganya. Rupanya yang membuatkan saya ni bukan ujian Allah itu. Sebenarnya hati saya yang tak redha kepada Allah. Sebenarnya hati saya yang tamak. Saya mengungkit-ungkit kebaikan saya, pengorbanan saya. Dan saya ungkit ni Ustazah bukan pada seorang dua. Setiap kawan saya jumpa saya sebut. Dengan mak, dengan adik-beradik. Dan saya rasa suka dapat belah ihsan manusia. Kesiannya kat engkau dah korban ni, engkau ni, gini. Rupanya semua itu tidak cukup bagi saya Ustazah.
rupanya syurga Allah memadamkan rasa benci saya. Syurga Allah, bayangan syurga Allah itu membuatkan saya rasa tenang saat ini. Allahu Akbar. Semua itu datangnya daripada ilmu. Allahu Akbar. Mudah-mudahan sikit sebanyak boleh membantu ya Ustazah Huda menjawab sedikit persoalan kita pada hari ini. InsyaAllah mintalah dengan Allah, Allahumma ja'alna minas salihin. Ya Allah, jadikanlah aku di kalangan orang-orang yang soleh. Orang yang soleh ini sangat tinggi. Pengorbanan adalah ibadah. Itu sangat penting konsep tu. Bila dia nampak, pengorbanan, lakukan pengorbanan ada satu nilai ibadah yang sangat tinggi. Jadi mereka sangat mencintai apabila ada peluang untuk buat pengorbanan. Tiba-tiba ada orang minta sedekah, sangat gembira. Ini peluang aku mengorbankan harta yang Allah berikan. Bila ada orang minta tolong kan, walaupun masa tu dia ada hal lain, sangat gembira. Sebab Allah sedang buka peluang dia untuk mengorbankan diri dia untuk kepentingan orang lain. Itu kan ada hadis Nabi SAW. Barang siapa yang berpagi-paginya memenuhi hajat saudaranya, itu lebih dicintai oleh Allah daripada iktikaf. Saya tak ingat sebulan di masjid ataupun setahun, saya tak ingat. Tapi sangat tinggi nilainya orang yang mendahulukan keperluan saudaranya melebihi dirinya. Sangat dicintai oleh Allah melebihi daripada iktikaf sebulan. Lebih kurang macam itulah. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi ada orang ambil gambar. Alhamdulillah, saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada semua. InsyaAllah saya rasa depan ni kita kena buat lagi seri kedua, duit kita bersama Huda. Boleh, insyaAllah. Saya harap Ustazah Huda sudi ya dengan saya. Lebih daripada sudi. Yang tak sudi, yang nak tahu sudi ke tak sudi, Ustazah lah. Terima kasih Ustazah. Tapi sikit sebelum saya tamatkan kita punya sesi pada pagi ni, saya nak kongsikan sedikit tentang kita punya pengorbanan ini Ustazah. Antara syarat juga untuk diterima Allah SWT, pengorbanan ini tidak diungkit-ungkit. Ya. Tidak diungkit, maksud tidak ungkit ni, betul. kita dengan siapa kita berkorban. Contoh kita berkorban dengan sahabat. Dengan saya, dengan Ustazah Asmat. Saya ungkit dengan dia. Saya pernah ungkit ke Huda? Nanti saya fikirkan. Okey. Sekiranya kita ungkit perkara tersebut, maka Allah akan hilangkan semua pahala pengorbanan tersebut. Allah sebut jelas dalam surah Al-Baqarah ayat 264. Sebelum Ustazah baca ayat tu, saya tak nak kacau dah lepas ni. Sebab ada juga orang tapi tanya. Dah kacau. Minta maaf. Boleh silakan Ustazah. Macam ni. Orang tanya juga saya soalan ni. Ustazah, saya memang suka mengungkit dulu. Ungkit dengan anak, ungkit dengan suami, ungkit dengan adik-beradik. Lepas tu barulah saya dengar ilmu. Barulah saya belajar. Rupanya tak boleh elakkan mengungkit. Nanti pahala gugur. Jadi macam mana Ustazah? Adakah ada peluang lagi saya nak dapat pahala yang dah gugur tu? Bijak tak soalan tu? Bijak. Ustazah, nanti Ustazah cuba jawab juga. Lepas tu dia pasti kat saya lagi bijak. Lagi bijak. Tapi saya merujuk juga kepada guru saya dan sebagainya. Jawapannya adalah, guru saya jawab begini. Bertaubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mau ampun dengan Allah, dan kalaulah boleh minta maaf dengan orang yang kita ungkit, sebab bila kita mengungkit orang tu akan sakit terasa. Orang tu akan sedih. Orang tu akan macamnya kalaulah kita dah tolong adik kita, lepas tu kita ungkit, kau ni aku yang tolong dulu, mesti dia akan sedih. Kan? Jadi minta maaf lah kak ngungkit lagi tu, minta maaf ya. Minta maaf dengan suami, mungkin minta maaf dengan anak. Maksudnya dengan Allah taubat. Dengan manusia minta maaf. Mudah-mudahan dengan itu kita dapat semula pahala yang telah hilang tu. Masya Allah. Maksudnya janganlah pula kita rasa macam dengar hari ni, ya Allah Ustazah ruginya. Jadi abilah gini-gini. Sebab dulu kita kurang ilmu, tak dengar ceramah dan tak dengar kuliah dan sebagainya. Jadi jangan bimbang. InsyaAllah kita tetap ada peluang untuk dapatnya semula pahala tersebut. Okey Ustazah Huda silakan. Dalam surah Al-Baqarah 264 Allah sebut dengan jelas. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Allahu Akbar. Allah kata apa? Jangan kamu rosakkan amal kebaikan atau sedekah yang kamu telah lakukan dengan perkataan yang mengungkit dan perbuatan yang menyakitkan. Sebab tu macam Ustazah sebutkan tadi, bila kita mengungkit je, orang yang terungkit, orang yang kena ungkit tu dia akan terasa. Itu dia kata manni wal adza tu adalah mengungkit dan juga menyakitkan. Maka kita punya pahala akan hilang, rosak begitu sahaja. Maka bagi yang kita dah tahu, maka jangan cuba elakkan mungkin. Nak sebut dia supaya pengorbanan kita dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat kali ganda. Dan dalam masa yang sama kita beroleh bahagia. Dalam hadis Nabi pun banyak Ustazah, saya harap Ustazah baca habis ni. Maksudnya penerangan, sebab ayat ni memang
Ustazah nak baca? Tak. Ustazah. Saya baca. Ya, maksudnya sebab tu kan ada sambung lagi penerangan tu. Betul. Saya ayat yang mana Allah kat sini kata apa? Tadi dia kata jangan rosakkan pahala sedekah tadi dengan mengungkit dan menyakitkan. Yang Allah bagi pula tamsilan ataupun perumpamaan seperti mana orang yang berinfak ataupun orang yang Menafkahkan. orang yang bersedekah untuk menunjuk-nunjuk kepada manusia, untuk riak. Maksudnya sama je. Orang yang riak dengan kita yang mengungkit-ungkit ni sama je. Pahala ni tak dapat. Bahkan dalam ayat yang seterusnya, wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dan dia juga tidak beriman kepada Allah dan juga hari akhirat. Famasaluhu. Sekali lagi perumpamaan Allah datangkan, memang sangat cantik perumpamaan ini. Kamasali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Allah bagi perumpamaannya, nak katanya perbuatan kita yang contoh kita dah buat sedekah, kita dah buat amal kebaikan, kemudian kita mengungkit ni seperti tanah yang berada di atas batu licin. Kemudian ditimpa hujan lebat, hilang tanah tadi, tidak ada kesan. Seolah-olahnya tu sia-sia sahaja sedekah yang kita buat, kebajikan amal soleh yang kita buat bila selepas kita melakukan ungkitan, selepas kita menyakiti hati orang. Maka cuba elak nak katanya kat situ betapa sia-sianya Allah bagi perumpamaan tanah yang berada di atas batu yang licin. Kalau kita fikir kalau batu menyambut lagi, kalau batu Allah bagi sangat tepat. Ya, Allah Maha tepat, kita tahu. Betul, Allah sempurna. Kalaulah disebut batu saja, mungkin kalau batu yang berlekuk-lekuk, kalau hujan datang masih ada lagi tanah bekas. Tapi Allah bagi batu licin. Maksud tanah, hujan tak perlu lebat pun, angin datang pun boleh hilang. Masya Allah, na'udzubillah min zalik. Kata betapa mudahnya amalan itu boleh hilang. Kena banyak minta maaf ni dengan suami, dengan anak-anak. Awak lagi lah udah. Astagfirullah, minta maaf. Masya Allah. Ya, lepas ni saya akan insya-Allah memang kita semua sama-sama. Tak lari daripada awak pun kena menyelesaikan. Okey, itu tak apa. Kita belakang cerita. Baiklah, saya minta maaf awal-awal lah dengan awak. Ya, dekat sini. Secara live minta maaf. Secara live minta maaf kalau saya ada ungkit-ungkit. Saya pun maafkan awak secara live. Ya. Kalau sekiranya Ramai saya ada menyakitkan hati awak. Tapi saya yakin dan percaya saya tidak menyakiti hati awak. Kerana saya selalu dirindui kan. Betul. Terima kasih Asma. Sedikit sebelum untuk ayat terakhir untuk saya habiskan sesi kita ni. Saya ambil kata ulama dalam kitab Mau'izatul Mu'minin. Kalau kita ikutkan itu karangan daripada Imam Al-Ghazali, ringkasan daripada Ihya Ulumuddin. Tapi saya ada quote satu kata ulama. Ilmu itu ibarat benih, amal pula usaha menyemai dan menanamnya. Manakala air siramannya itulah ikhlas. Maka kita dah beramal, kita dah cuba kita dah ada ilmu untuk benihnya dan kita amalkan, kemudian kita cuba baja ataupun kita semai, kita siram dia supaya dia subur, dia hidup dengan baik dengan keikhlasan. Wallahu a'lam. Setakat tu saja perkongsian. Saudah, maksudnya ikhlas ni kadang-kadang datang selepas kita buat. Ya, betul. Sebab itu dia Imam Al-Ghazali kata dia sebut selepas amal. Maksudnya lepas tu disiram dengan ikhlas. Ya, betul. Jadi jangan tunggu ikhlas dulu baru buat. Betul. Tapi kita beramal dulu, lepas tu belajarlah untuk ikhlaskan amalan kita. Bahkan Al-Ghazali kata ikhlas itu kena dipaksakan. Ya, dipaksakan. Dan dia kalau kita nak tunggu dia ikhlas datang seperti angin, sepoi-sepoi bahasa kan. Wah, nikmatnya memang takkan datang. Bahkan kita kena paksakan diri untuk ikhlas. Masya Allah. Sebab kita tunggu ikhlas dan ikhlas tu takkan datang. Ya. Sebab dia perlu diraih keikhlasan tersebut. Alhamdulillah. Barulah kita boleh dapat ganjaran pahala yang Allah dah sediakan untuk orang mukhlisin. Yang Allah kata tuba, ya Rasulullah kata tuba lil mukhlisin kan. Berbahagialah, beruntunglah orang yang ikhlas. Jadi kalau orang kata saya ni kalau ikhlas nanti baru saya tutup aurat contoh. Tak, tutup aurat dulu, insya-Allah ikhlas akan datang sekalian. Ya, betul. Wallahu a'lam. Terima kasih pada Ustazah Asma dapat bersama-sama dengan saya pada hari ini. Terima kasih juga pada Wardah di atas jemputan ni, insya-Allah. Wardah Media for You. Terima kasih juga kepada MAPIM menyediakan tempat dan juga saya rasa infrastruktur yang sangat kondusif untuk kami berdua. Alhamdulillah. Di sini.
Dan saya mohon maaf sekiranya ada bahasa-bahasa yang agak kurang sesuai digunakan ataupun ada Gurau senda kita gurau tu, senda yang ya. tak sesuai dipamerkan di khalayak, minta maaf. Ini adalah kemesraan kami sahabat, minta maaf. Dan saya tutup ya Ustazah, boleh? Ya, boleh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih juga pada sahabat-sahabat di Instagram. Masya-Allah, alhamdulillah. Buat love je. Buat love. Sebagai tanda. Ya. Saya belajar daripada Ustazah Asma. Alhamdulillah. Okey dah ke? Habila nak saya tengok ni. Okey. Alhamdulillah.